Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Diharapkan semua murid dalam keadaan sihat sejahtera. Saya, Cikgu Afan akan mengajar kalian subjek bahasa Melayu yang bertajuk Sesal Dahulu Pendapatan. Untuk pengetahuan murid-murid, tajuk Sesal Dahulu Pendapatan ini terdapat pada muka surat 187 dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 6. Diharapkan semua murid sudah pun bersedia untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Standard pembelajaran pada hari ini iaitu 1.5.2 menceritakan sesuatu perkara dengan sebutan dan intonasi yang betul menggunakan pelbagai ayat yang mengandungi bahasa yang indah. Objektif pembelajaran pada hari ini iaitu pada akhir pembelajaran dan pemudahcaraan, murid akan dapat menceritakan sesuatu perkara mengenai kisah sesal dahulu pendapatan dengan sebutan dan intonasi yang betul menggunakan pelbagai ayat yang mengandungi bahasa yang indah. Kedua, menulis untuk menyampaikan 5 maklumat mengenai kisah sesal dahulu pendapatan dengan menggunakan idea utama dan idea sampingan secara kohesi dan koheren. Kriteria kejayaan pada hari ini iaitu murid berjaya menceritakan sesuatu perkara mengenai kisah sesal dahulu pendapatan dengan sebutan dan intonasi yang betul menggunakan pelbagai ayat yang mengandungi bahasa yang indah. Kedua, murid berjaya menulis untuk menyampaikan 5 maklumat mengenai kisah sesal dahulu pendapatan dengan menggunakan idea utama dan idea sampingan secara kohesi dan koheren. Murid-murid, apakah kebaikan penggunaan kad mesin juruang automatik ATM? Ya, tentunya banyak kebaikan apabila seseorang itu menggunakan kad mesin juruang automatik ATM dalam kehidupan seharian. Pastinya seseorang itu dapat mengeluarkan wang tunainya dengan lebih cepat, mudah dan dapat menjimatkan masa. Sekiranya seseorang itu tidak mempunyai kad ATM, dia tidak boleh mengeluarkan wang tunai pada hari cuti ataupun pada hujung minggu. Pastinya bank akan tutup pada hari cuti, iaitu pada hujung minggu maupun cuti umum. Jadinya, penggunaan kad ATM ini sangat berguna dalam kehidupan seharian kita. Selain itu, apabila seseorang itu menggunakan kad ATM, dia juga boleh membeli belah ataupun membeli barangan di mana-mana sahaja tempat dengan menggunakan kad ATM-nya tanpa membawa wang tunai. Maksudnya di sini, hanya seseorang itu menggunakan kad ATM tersebut kerana kad ATM itu sudah menjadi kad debit. Kad debit ini merupakan kad yang memudahkan seseorang itu untuk membayar barangan yang dibelinya di kaunter. Pastinya perkara ini juga dapat menjimatkan masa dan juga memudahkan urusan pembelian barangan. Selain itu, apabila seseorang itu menggunakan kad ATM, pastinya dia juga akan mendapat ganjaran, iaitu mata ganjaran apabila menggunakan kad ATM-nya sewaktu membayar barangan yang dibelinya. Selain itu juga, seseorang itu juga dapat menggunakan kad debitnya, iaitu kad ATM tersebut untuk membayar pembelian minyak petrol di stesen-stesen minyak. Seperti murid dapat lihat di situ, stesen minyak Petronas. Yang sangat memudahkan urusan pelanggannya kerana seseorang pelanggan itu hanya perlu menggunakan
kad ATM-nya sahaja untuk membuat pembayaran pembelian minyak petrol di stesen Petronas. Jadi diharapkan murid-murid dapatlah memahami kebaikan penggunaan kad mesin juruang automatik ATM ini dengan sebaiknya. Baiklah murid-murid, mari kita membaca dan menakul maklumat grafik di sebelah ini mengenai drama yang berjudul Sesal Dahulu Pendapatan. Baiklah murid-murid, di sini Cikgu Afan telah pun membantu murid-murid untuk menjelaskan maklumat grafik iaitu mengenai drama yang bertajuk Sesal Dahulu Pendapatan. Oleh itu kita bersama-sama untuk menjelaskan gambar yang pertama terlebih dahulu. Kita lihat gambar yang pertama di sini, Puan Suhaila yang datang ke bank untuk membuka akaun bank. Di situ adanya seorang pegawai bank yang menawarkan kepadanya untuk membuat kad ATM ataupun kad mesin juruang automatik. Namun begitu, Puan Suhaila telah pun menolak tawaran tersebut. Seterusnya, gambar yang kedua di situ, setelah Puan Suhaila membuka akaun bank, beliau pergi ke pasar raya. Namun, beliau tidak mempunyai wang yang secukupnya. Seterusnya, gambar yang ketiga pula, beliau tidak sempat mengeluarkan duit daripada bank kerana bank tersebut telah pun tutup. Seterusnya, gambar yang keempat pula, beliau berasa kecewa kerana beliau tidak membuat kad ATM tersebut. Di situ beliau berasa sedihlah kerana beliau tidak dapat mengeluarkan wang. Dan gambar yang terakhir iaitu gambar kelima, pada keesokannya beliau pergi ke bank tersebut untuk apa? Ya, untuk membuat kad ATM. Jadi, diharapkan murid-murid dapatlah memahami maklumat grafik ini dengan sebaiknya. Baiklah murid-murid, mari kita menyampaikan cerita berdasarkan kisah drama mengenai Sesal Dahulu Pendapatan dengan menggunakan bahasa yang indah dengan sebutan dan intonasi yang betul. Baiklah murid-murid, mari kita bersama-sama untuk menyampaikan cerita berdasarkan teks cerita yang telah cikgu sediakan ini dengan menggunakan bahasa yang indah dengan sebutan dan intonasi yang betul. Kita lihat gambar yang pertama. Cerita ini mengenai Puan Suhaila pergi ke bank kerana mahu membuka akaun bank tetapi tidak mahu memohon kad mesin juruang automatik ATM di bank itu. Sikapnya itu ibarat mencurah air ke daun keladi biarpun nasihat sudah disampaikan oleh pegawai bank itu mengenai kebaikan penggunaan kad ATM. Tambahnya lagi, beliau memberi alasan bahawa beliau tidak tahu menggunakan kad ATM untuk mengeluarkan duitnya nanti. Gambar kedua. Tiba-tiba, beliau tidak mempunyai wang yang secukupnya untuk membeli barang di pasar raya. Beliau kelihatan seperti cacing kepanasan iaitu berasa gelisah dan risau kerana wangnya tidak mencukupi. Tanpa membuang masa, beliau pergi ke bank semula untuk mengeluarkan duitnya. Gambar ketiga. Malang sungguh nasibnya kerana beliau tidak sempat mengeluarkan duitnya daripada bank kerana bank tersebut sudah tutup. Beliau amat terkejut kerana bank tersebut sudah tamat masa operasinya. Kesedihannya itu ibarat kaca terhempas ke batu. Gambar keempat. Beliau melihat ramai orang sedang beratur di mesin ATM itu untuk mengeluarkan wang.
Beliau berasa kecewa kerana beliau tidak mengikut pandangan daripada pihak pegawai bank tersebut. Benarlah pepatah Melayu ada mengatakan bahawa sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Gambar kelima. Pada keesokan harinya, beliau berjumpa pegawai bank itu. Tujuannya ialah beliau mahu memohon kad ATM. Mulai saat itu, beliau sedar tentang kebaikan kad ATM dalam kehidupan seharian. Baiklah murid-murid, sebentar tadi kita telah pun menyampaikan cerita berdasarkan kisah drama mengenai sesal dahulu pendapatan. Oleh itu, dalam kisah tersebut, Cikgu Afan telah pun menggunakan bahasa yang indah iaitu peribahasa. Oleh itu, mari kita bersama-sama untuk membaca semula peribahasa tersebut dan menjelaskan maksudnya. Kita lihat, peribahasa yang pertama iaitu ibarat mencurah air ke daun keladi. Maksudnya, seseorang itu tidak mendengar nasihat daripada orang lain. Seterusnya, yang kedua, seperti cacing kepanasan. Maksudnya di sini, seseorang itu berasa gelisah. Yang ketiga, ibarat kaca terhempas ke batu. Maksudnya, seseorang itu mengalami perasaan yang sangat sedih ataupun mengalami kekecewaan yang melampau. Seterusnya, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Maksudnya, sebelum melakukan sesuatu perkara, hendaklah difikirkan dahulu baik dan buruk agar tidak berlakunya penyesalan pada masa akan datang. Jadi, seseorang itu mestilah memikirkan kebaikan dan keburukan sesuatu perkara agar dia tidak rugi ataupun tidak menyesal pada masa akan datang. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami kisah drama mengenai sesal dahulu pendapatan dengan menggunakan bahasa yang indah, dengan sebutan dan intonasi yang betul dengan sebaiknya. Kini tiba masanya, mari kita tuliskan sebuah penulisan cerita yang lengkap mengenai kisah drama sesal dahulu pendapatan secara berperenggan. Sila rujuk slide aktiviti 2 tadi untuk mendapatkan panduan jawapannya. Tuliskannya dalam buku penulisan. Baiklah murid-murid, untuk tugasan aktiviti yang ketiga ini sangatlah mudah, iaitu murid perlu menceritakan semula kisah drama mengenai sesal dahulu pendapatan ke dalam bentuk perenggan. Maksudnya dalam bentuk penulisan lah. Tadi kita sudah pun menyampaikan cerita tersebut secara lisan. Sekarang kita mahu murid-murid untuk menulis kisah drama tersebut dalam bentuk penulisan. Jadi, murid-murid perlulah rujuk semula slide aktiviti 2 tadi untuk mencatatkan kisah tersebut dalam bentuk perenggan seperti yang murid dapat lihat di sinilah. Jadi, kita lihat P1 merujuk kepada pendahuluan iaitu murid-murid rujuklah gambar yang pertama tadi. Seterusnya, P2 merujuk kepada perenggan yang kedua iaitu perenggan yang kedua ini merujuk kepada gambar yang kedua. Jadi murid catatkan semula kisah tersebut berdasarkan gambar yang kedua ke dalam bentuk perenggan di sini. Seterusnya P3, perenggan yang ketiga. Jadi murid rujuklah gambar yang ketiga dalam slide aktiviti 2 tadi ke dalam bentuk perenggan di sini. Mudah kan? Seterusnya P4, perenggan yang keempat. Murid rujuklah gambar yang keempat tadi dalam slide aktiviti 2, iaitu cerita tersebut murid pindahkan dalam bentuk perenggan di sini. Dan P5, perenggan kelima, murid rujuklah gambar kelima yang terdapat dalam slide aktiviti 2 tadi untuk dipindahkan
ke dalam bentuk perenggan di sini, mudahkan, dan P6 di sini, perenggan yang ke-6 sebagai perenggan penutup. Dan perenggan penutup ini Cikgu Afan sudah pun sediakan di sini. Sekiranya murid-murid ada idea lain untuk menghasilkan penutup mengikut idea murid-murid, silakan. Tiada masalah pun. Jadi, diharapkan murid tidak menyimpang penutup tersebut daripada topik pembelajaran hari ini mengenai kisah drama Susah Dahulu Pendapatan. Diharapkan murid-murid dapatlah menyiapkan tugasan ini dengan sebaiknya. Selamat berjaya ya murid-murid. Semoga kita bertemu lagi dalam pembelajaran dan pemudahcaraan pada hari yang lain. Sekian, terima kasih.